Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita panjatkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ini insya-Allah kita bersama-sama dalam sesi ini, sesi tadabbur harian. Kita akan bersama-sama di muka surat 115 insya-Allah. Hari ini kita akan bersama-sama untuk mentadabbur surah Al-Maidah ayat 42 sehingga ayat 45 insya-Allah. Ayat 42 sehingga ayat 45 muka surat 115 insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Samma'una lil kadhibi akkaluna lis-suht. Fa in ja'uka fahkum bainahum aw a'rid anhum. Wa in tu'rid anhum falan yadurruka syai'a wa in hakamtum fahkum bainahum bil qist. Innallaha yuhibbul muqsitin. Sadaqallahul azim. Saya bacakan tadi adalah ayat yang ke-42. Alhamdulillah, bersama-sama dalam sesi kita di muka surat 115 pada pagi ini, kita mulakan insya-Allah hari ini dengan ayat sambungan apa yang telah diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang sifat-sifat jahat ataupun sifat-sifat yang hina yang dilakukan oleh bangsa Yahudi ataupun orang-orang Yahudi. Jadi Allah Subhanahu wa taala, kita tengok di dalam Al-Quran ini sangat banyak menceritakan tentang perangai orang-orang Yahudi. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebutkan perkara ini dan Allah Taala kekalkan mereka ini pada hari ini sehingga hari kiamat. Mereka ni wujud wujud sehinggalah akhir zaman nanti. Makna Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka ini mempunyai perangai yang sama dan Allah Taala sebutkan kepada kita semua sebagai orang-orang Muslim peringatan bahawa ini perangai mereka ketika berdepan dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Dan begitulah juga perangai mereka semasa mereka ini berada dengan Nabi Musa alaihissalam dan juga Nabi-Nabi selepas daripada itu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala tak sebutkan mereka ni apa yang berlaku sebelum daripada Nabi Musa. Kalau kita tengok kan, mereka ni wujud kalau ikutnya ialah selepas daripada Nabi Isa alaihissalam. Nabi Yaqub, jadi Nabi Yaqub itu keturunan daripada Nabi Yaqub itu kita panggil sebagai Bani Israel, iaitu keturunan daripada Israel, iaitu keturunan daripada Nabi Yaqub alaihissalam. Jadi perangai mereka ini yang asalnya Allah Ta'ala tugaskan mereka ini adalah sebagai orang yang menyambung atau meneruskan kerja yang Allah Ta'ala telah taklifkan, iaitu menyampaikan dakwah ke atas muka bumi ini. Tapi mereka telah melarikan diri, mereka tak mau laksanakan benda ni, mereka telah menyeleweng, mereka telah ubah kitab-kitab tu. Jadi apa yang berlaku ini Allah Ta'ala gambarkan, Allah Ta'ala ceritakan kepada kita semua supaya Nabi, orang-orang yang beriman semasa berada di Madinah fahamkan, tahukan inilah dia perangai orang-orang Yahudi yang menjadi jiran kepada orang-orang Islam semasa berada di Madinah. Kemudian sampailah sekarang kita akan lihat kan, mereka jugalah orang Yahudi itulah kan. Jadi kebanyakan mereka, inilah perangai mereka. Allah Ta'ala sebutkan iaitu hari ini samma'una lil kazib, bukan sami'a. Sami'a itu maknanya mendengar. Bila samma'un ni iaitu orang yang suka mendengar, orang yang banyak mendengar, orang yang memang perbuatan dia samma'un. Jadi tengok maknanya ialah mereka ni banyak mendengar penipuan-penipuan. Maknanya mereka ni suka buat tipu, mereka suka buat. Jadi Allah Ta'ala dah sebutkan gambaran sifat mereka ini. Allah Subhanahu Wa Ta'ala ceritakan kepada kita supaya kita ni faham. Jadi kalau orang Islam baca Quran tapi tak faham juga, tak tahu juga perangai mereka ini, itu adalah satu masalah malapetaka lah kepada orang Islam kan. Jadi yang pertama sekali samma'una lil kazib. Yang kedua akaluna lis-suhti. Ada dua bacaan sini. Satu as-suhti, yang kedua as-suhuti. Gitu kan. Hak tu ada, satunya baris mati, satunya ada dibacakan dengan baris hadapan. Tapi kita qiraat kita bacakan dengan mati hak tu. Jadi as-suhti. Bukan as-suhuti. Tapi ada bacaan yang as-suhuti. Makna as-suhuti ni asalnya makna az-zihab wal mahhu, iaitu batalkan atau padamkan ataupun hilang pergi. Itu maksud al-suh tu, asal makna dia. Tapi
Allah Ta'ala gunakan orang-orang Yahudi ni mereka ni suka makan, banyak makan as-suhti. Maknanya as-suhti adalah makna perkara yang haram, kerana yang haram ni kan hilang berkatnya, hilang pahalanya, hilang tak ada apa kan, harta suhti ni. Jadi orang-orang Yahudi ni mereka ni sangat-sangat memakan akalu, tengok kan, akala tu makan, tapi bila akaluna maknanya orang-orang yang sangat banyak makan dengan as-suhti, iaitu benda-benda yang haram. Dan setengah ulama tafsir kata maksud as-suhti sini ialah rashwah. Jadi kita banyak sekarang berlaku orang Islam pula makan rashwah banyak kan. Dalam bahasa Arab dia panggil rashwah, gitu kan. Dalam bahasa Melayu rasuah, gitu kan. Rasuah ni apa? Iaitu satu benda yang betul diberi duit lalu dikatakan tak betul. Satu benda yang tak betul diberi duit dikatakan betul. Itu yang berlaku lah kan. Maknanya orang-orang Yahudi, pendeta-pendeta Yahudi ni mereka ni macam tu perangai mereka kan. Maknanya boleh dijual beli agama ni. Jadi Allah Ta'ala kata, tengok kan, Allah Ta'ala cerita sifat mereka lagi. Fa in ja'uka, kalau mereka datang kepada kamu wahai Muhammad, maknanya kepada kita lah orang-orang Islam kan, maka Nabi SAW, Allah Ta'ala kata fahkum, maka wahai Muhammad fahkum, hukumlah bainahum. Maknanya kadang-kadang ada orang Yahudi ni perangai mereka, iaitu mereka ni ada kitab mereka ada Taurat mereka tu, of course lah kan, Taurat yang telah diubah-ubah kan. Jadi mereka ni kadang-kadang mereka tak puas hati dengan apa hukuman yang ada dalam Taurat ni, mereka akan pergi kepada Nabi kita SAW. Konon-kononnya dalam idea dia, dalam pemikiran dia, kalau mereka pergi kepada Muhammad ni, Muhammad akan hukumkan dengan perkara yang lain. Mereka tak yakin, bukan mereka datang kepada Nabi kita SAW tu maka mereka kerana mereka percaya kepada Nabi, bukan, tapi kerana mereka mengharapkan bahawa Muhammad ini akan menentukan satu hukum yang lain berbeza dengan apa yang ada di dalam kitab Taurat mereka. Tu maknanya kan, tu sebab dia, tu je, bukan sebab mereka dipercaya kepada Taurat ke percaya kepada ni, tak. Mereka nak cari mana yang lebih ringan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata kepada Nabi Muhammad SAW, kalau mereka datang kepada kamu wahai Muhammad untuk berhukumkan, kalau ada masalah di kalangan mereka kan, lalu fahkum bainahum, maka Allah Taala kata, maka buatlah hukuman terhadap mereka, ataupun au a'rid anhum, ataupun jangan layan, gitu kan. Maknanya jangan hukumlah, biar mereka hukum sendiri. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada Nabi pilihan sekarang ni kan, sama ada nak hukum ataupun tak nak hukum. Jadi sebab itulah ulama-ulama tafsir dan juga ulama-ulama fiqh, setengah ulama fiqh telah mengambil keputusan membuat hukum di sini apa, iaitu terpulang kepada pemerintah Islam sama ada untuk menghukumkan apa yang berlaku di kalangan perkara-perkara yang berkaitan dengan ahli zimmah. Ahli zimmah maknanya orang yang bukan Islam, yang berada dalam negara Islam, yang tinggal maknanya berada dalam negara Islam secara aman, lalu mereka ni bergaduh di antara mereka, sama-sama mereka kan, adalah. Jadi hukuman tu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bolehlah mereka ini, kalau mereka datang kepada, maka pemerintah Islam boleh pilih di antara dua. Ini satu pendapat lah di kalangan ulama. Ada pendapat lain pula di kalangan ulama kata tak boleh. Bila mereka datang, maka mesti dihukumkan kepada mereka ni dengan mengikut cara yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana pula dengan ayat ni? Bukan ayat ni bagi pilihan. Jadi setengah ulama kata bahawa ayat ini telah mansukh. Mansukh dengan apa? Mansukh dengan ayat hukum, iaitu pemerintah Islam mesti mengikut cara Islam dalam menghukumkan, walaupun yang berlaku tu ialah sama-sama di antara orang zimmi dengan orang zimmi, orang kafir, orang tak Islam dengan tak Islam lah maksudnya kan. Tapi kalaulah ulama tafsir kata kalaulah masalah tu berlaku, iaitu pertelingkahan tu berlaku di antara seorang Islam dengan seorang zimmi, maknanya seorang Islam dengan seorang bukan Islam, maka pada ketika itu wajiblah digunakan hukum Islam sahaja, tak boleh guna hukum lain. Pemerintah hanyalah boleh menggunakan hukum Islam saja, tak boleh menyerahkan mengikut hukum mereka. Itu adalah pandangan-pandangan fuqaha lah. Kita sebutkan selalu bahawa kalau ada masalah-masalah yang begini, maka insya-Allah kita boleh refer kepada pandangan-pandangan ulama fiqhan. Jadi di sini hanyalah kita tengok bahawa secara umum saja kan. Jadi Allah SWT kata wa in ta'rid anhum falan yadurruka syai'a. Kemungkinan tak ada perasaan nanti kalau kita tak hukumkan, kita tak layan mereka ni, nanti mereka akan buat apa-apa kepada kita. Jadi Allah SWT kata bagi jaminan Allah Ta'ala bagi bahawa yang melindung kamu wahai Muhammad adalah Allah SWT. Jadi jangan layan mereka ni. Janganlah rasa takut kalau kamu tak nak hukumkan. Jadi Allah SWT kata wa in tu'rid anhum, kalau kamu berpaling, kamu tak hukumkan,
kalau mereka dah minta tu kan. Jadi Allah SWT kata falan yadurruka syai'a, mereka tak dapat memberi mudarat pun kepada kamu, jangan takut. Jangan takut ni. Kemudian Allah Taala kata wa in hakamtum, tapi kalau kau ambil pilihan yang pertama, pilihan pertama tu apa, iaitu bila mereka datang kamu nak hukumkan pada mereka ni, di kalangan mereka ni, fa in hakamtum fahkum, maka hukum tu hendaklah dengan adil, bil qisti. Qisti tu maknanya adil, maknanya tak bolehlah menyeleweng ke, tak boleh buat sebelah dan sebagainya. Innallaha yuhibbul muqsitin. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala sukakan satu benda yang adil, keadilan. Satu benda keadilan tu Allah Ta'ala suka kan, muqsitin, orang buat adil. Jadi kalau ada sedikit adil ni maknanya ada, kita dah tahu kan, ini kan, kalau seorang hakim sebagai contohnya kan, seorang pemerintah dan sebagainya kan, dia tahu ini begini betul, begini salah kan, dia tak boleh lari walaupun sedikit pun daripada yang betul ni. Maknanya walaupun terkena ke atas diri, walaupun terkena ke atas ni kan, walaupun, jadi tak boleh main perasaan tak boleh di sini kan. Perasaan sayang sikit, perasaan apa-apa lalu kurangkan hukuman, lebihkan hukuman, kerana itu adalah tidak adil. Jadi yang adil Allah Ta'ala suka, yuhibbul muqsitin, yuhibbul adilin. Seterusnya ayat 43. Ayat 43 Allah SWT kata wa kaifa yuhakkimunaka. Wa kaifa ialah soalan kaifa bagaimana kan, itu maksud dia kan. Budak-budak sekolah belajar kan, budak-budak sekolah kecil-kecil lagi dah belajar dah. Kalau belajar bahasa Arab dia akan belajar kaifa bagaimana, ma tu apa, aina di mana, itu. Jadi kaifa bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala letakkan pertanyaan di sini. Bukanlah pertanyaan tu maksudnya Allah Taala tak tahu, bukan. Wa kaifa, tapi soalan di sini nama dia istifham at-ta'jib, nama dia istifham at-ta'jib. At-ta'jib ni maksudnya ialah pelik lah. Cuba fikir sikit kan. Maknanya Allah Ta'ala minta kepada kita fikir kan satu benda yang pelik kan mereka ni. Apa yang pelik pada orang Yahudi ni? Apa yang peliknya? Allah Ta'ala kata wa kaifa yuhakkimunaka, bagaimana mereka ni nak berhakim kepada engkau. Maknanya bila dah bergaduh dua orang, bila ada masalah di antara seorang-seorang, tak kira lah masalah jenayah, masalah apa-apa kan, yang perlukan kepada hukuman, yang perlukan kepada keputusan, mereka ni pergi kepada kamu. Yuhakkimunaka, macam mana pelik kan mereka pergi kepada kamu, wahai Muhammad. Bukankah orang Yahudi ni tak percaya kepada kamu? Kamu ni bukan, dia kata bukan rasul lah, bukan apalah kan. Itu dalam politik mereka kan, mereka kata tuduhan mereka bagaimana, bahawa Muhammad ni bukan rasul. Kalau rasul mesti mereka ikut kan. Dan kemudian tu mereka ada Taurat tu pula mereka katakan bahawa Taurat itu kata daripada Allah. Mereka kata maknanya bila daripada Allah maknanya betul lah. Jadi sekarang ni ada masalah ke? Ada masalah lain ke? Ada orang komen kata terhenti. Suara boleh dengar tak sekarang ni? Suara gambar boleh okey tak? Okey, tak ada masalah. Okey, jadi seterusnya apa ni, Allah Ta'ala sebut sini kan, maknanya mereka ni ada kan, mereka ni ada apa ni, ada mungkin masalah di tempat-tempat yang tertentu kan, ada tempat kan orang yang kata ada masalah tadi tu. Okey, jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata sini kan, mereka tiba-tiba datang kepada kamu sedangkan mereka tak mengaku, tak kata pun kamu ni rasul kan. Kemudian yang kedua, mereka kata mereka ada Taurat. Jadi sebenarnya kalau mereka ada Taurat dan mereka kata bahawa Taurat tu betul, maknanya mereka konon-kononnya lah, mereka tak ubah pun kan, tak ada masalah kan, tiba-tiba mereka kata datang kepada kamu. Jadi sebenarnya mana satu kamu ni? Itulah Allah Ta'ala katakan sebenarnya kan, wa kaifa tu, kamu ni bagaimana sebenarnya kan. Itu Allah Ta'ala kata wa kaifa yuhakkimunaka, bagaimana kamu, mereka ni berkata, menghukumkan kepada kamu, wa indahumut Taurah, sedangkan mereka ni ada Taurat. Kemudian fiha hukumullah, dalam Taurat tu ada hukum Allah kan. Dah kata ada hukum Allah dah, kalau kata betul mereka ni tak ubah sangat Taurat tu kan. Jadi kenapa pula tiba-tiba kamu ni pergi kepada kamu sedangkan kamu tak percaya? Sebenarnya orang-orang Yahudi ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak katakan bahawa orang Yahudi ni sebenarnya tak percaya kepada kamu pun, dan kepada Taurat mereka tahu, mereka berubah. Habis tu kenapa mereka pergi kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Kenapa mereka pergi berhukum kepada Nabi? Dah kalau mereka sebenarnya mereka ni
kalau pilih-pilih, kalau ada perkara yang mereka tak puas hati dengan apa yang ada dalam Taurat tu, sebagai contohnya hukuman rejam. Hukuman rejam. Jadi berlaku zina di kalangan orang Yahudi pada masa itu. Kemudian tiba-tiba bila cek dalam Taurat kata bahawa orang yang berzina di kalangan itu mesti direjam dalam Taurat. Jadi mereka pun tak puas hati. Mereka senyap-senyap pergi kepada Nabi SAW. Mereka minta konon-kononnya berharapkan supaya nanti Nabi itu Muhammad ni akan mengeluarkan satu hukum yang lebih ringan sikit daripada rejam ni. Jadi sebab itulah yang berlaku cerita tu. Mereka bawa kitab je, bawa Taurat tu kan. Jadi Nabi SAW tak pandai membaca kan. Kalau ikut kan tak pandai membaca, tak pandai menulis. Jadi mereka datang bawa Taurat tu. Nabi kata, mana apa yang disebutkan dalam Taurat kamu? Apa kau? Bila sampai kepada ayat rejam tu, mereka tutup dengan tangan. Jadi Nabi SAW alihkan tangan mereka. Tengok-tengok tempat yang mereka tutup ialah tempat rejam, yang sebut tentang rejam tu. Jadi itulah cara mereka, pemikiran mereka. Mereka cari kepentingan. Mereka cari apa yang sesuai dengan jiwa mereka. Bukan mereka melihat kepada apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bagi kita ni orang Islam kan, kita ni terima apa yang Allah Taala tetapkan, mesti kan. Bukannya pilih-pilih kan. Apa yang sesuai dengan kita ambil. Apa yang tak sesuai kita tolak. Itu cara orang-orang Yahudi tu perangai macam tu. Jadi Allah Taala kata wa kaifa yuhakkimunaka wa indahumut taurah fiha, di dalam Taurat itu ada hukmullah summa yatawallawna min ba'di zalik. Tapi selepas daripada kamu dah hukum kan, tiba-tiba ada pula mereka tak setuju. Itulah Allah Taala kata, sebab apa? Tak sesuai dengan keinginan mereka. Jadi Allah Taala kata wa ma ulaika bil mu'minin. Sebenarnya Allah Taala kata mereka ni bukan orang mereka tak percaya pun. Jadi jangan katakan mereka ni orang beriman pun. Mereka ni percaya tak percaya. Mereka memang tak percaya. Wa ma ulaika bil mu'minin. Tidak adalah Allah Taala kata mereka ni orang beriman. Tak percaya pun. Kemudian seterusnya, inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur. Allah Taala katakan dulu, masa Allah Taala turunkan Taurat dulu, masa awal-awal dululah, sebelum daripada diubah ni. Sekarang ni memang diubah habis lah. Zaman Nabi pun diubah dah kan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut sini, Allah Taala kata inna anzalna at-taurah. Dulunya kami memang turunkan Taurat ini, fiha, pada Taurat itu hudan, petunjuk, maknanya daripada kesesatan, yang boleh menerangkan. Kemudian cahaya nampak kan, maknanya kalau tak ada cahaya gelap kan. Jadi seolah-olahnya Allah Ta'ala mensifatkan bahawa Taurat mereka tu dulu yang asal tu adalah merupakan cahaya dan juga petunjuk. Dah ada petunjuk, ada cahaya, maknanya dua cukup kan. Kalau ada petunjuk tak ada cahaya, mungkin kata ada contohlah kita kan, kalau kita kata kan ada signboard tapi tak ada cahaya, dalam gelap, mana nampak kan. Ini signboard dah ada, cahaya dah ada. Jadi kan, jadi takkan tak nampak lagi. Kalau ada cahaya saja, signboard tak ada. Kalau ada signboard saja tak cahaya tak ada, mungkin tak nampak. Jadi Allah Ta'ala kata sifatkan dua tu. Taurat ni ada hudan, ada nur. Yahkumu bihan nabiyun, telah menghukumkan dengan Taurat itu para nabi, iaitu para nabi Bani Israel ni. Banyak nabi kan kita sebutkan kan. Jadi nabi-nabi mereka ni telah menggunakan Taurat itu, berhukum mengikut hukum Taurat itu. Allazina aslamu, yang mana semua nabi-nabi itu daripada Bani Israel itu aslamu, sebenarnya Islam. Sebab itulah kita katakan bahawa semua nabi-nabi ni adalah Islam. Semua nabi-nabi sebelum daripada Nabi Muhammad ni dah Islam. Cuma kita kata Islam sekarang Islam Nabi Muhammad SAW. Sebab apa? Sebab orang-orang pengikut-pengikut Nabi terdahulu ni semuanya telah menyelewengkan. Sebab itulah mereka namakan Kristian ke, mereka namakan Yahudi ke, mereka namakan ajaran apa-apa pun, yang itu semua tu adalah penyelewengan. Nabi Musa Islam, Nabi Isa Islam, semua nabi-nabi dulu semua Islam. Tu Allah Ta'ala kata mereka telah aslamu, mereka semua telah Islam, iaitu menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian lillazina hadu, terhadap orang-orang Yahudi, iaitu apa? Aslamu lillazina hadu, iaitu aslamu dan berhukumkan terhadap orang-orang Yahudi, iaitu dia hukumkan dia lillazina aslamu, li itu ialah yahkumu lillazi, gitu maksudkan dia. Macam kalau tengok bahasa tu dia tu sikit. Kemudian warabbaniyun wal ahbar, Allah Ta'ala kata ar-rabbaniyun ni makna umumnya dalam tafsir jalan lain dia kata iaitu ulama-ulama itu. Setengah tafsir kata dia adalah merupakan orang-orang yang zuhud daripada kalangan Bani Israel. Jadi maknanya ialah rabbaniyin, orang rabbani, orang-orang ahbar ni maknanya ialah fuqaha.
Dalam jalan lain kata, iaitu maknanya semualah katakan orang-orang alim, pendeta mereka, orang-orang yang zuhud di kalangan mereka, ulama mereka, nabi-nabi mereka yang dulu, yang asal dulu betul-betul semua tu aslamu, Islam, dan kemudian berhukum kan mengikut apa yang ada di dalam Taurat tu. Sebelum daripada mereka ni menyeleweng, kemudian Allah Ta'ala kata bimastuhfizu min kitabillah, dengan apa yang diberikan, dengan apa yang dijagakan mereka tu diberi jaga oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala terhadap kitab tu, maknanya sebelum daripada menyeleweng. Jadi Allah Ta'ala sebut tu kan istuhfizu, maknanya apa yang ada sekarang ni adalah kitab Taurat juga, namalah Taurat kan, Taurat ke Talmud ke apa nama mereka nama semua, tetapi semua tu adalah telah menyeleweng kan, telah diubah. Kemudian wa kanu alaihi syuhada, semua mereka tu yang Allah sebut tu semua tu menjadi saksi apa? Di atas kebenaran kitab Taurat dengan asal tu. Fala takhshawun nasa, maka Allah Ta'ala kata, maka wahai Yahudi semua, janganlah kamu takut kepada ni khusus kepada orang-orang Yahudi. Allah Ta'ala sebutkan fala takhshawun nas. Allah Ta'ala kata kan, tapi bukanlah artinya kita tak perlu takut, kita pun perlu takut juga, tapi ayat ini dikatakan dulu nabi-nabi dulu mereka ni tak menyeleweng. Ulama-ulama kamu dulu tak menyeleweng. Jadi oleh kerana sekarang ni, maka jangan kamu takut kepada manusia, sebab ramai di kalangan pendeta-pendeta mereka pada masa tu, pada masa Nabi tu takut kepada manusia. Jadi Allah Ta'ala kata jangan takut kepada manusia. Fala takhshawun nasa wakhshawni, hendaklah kamu takut kepada aku ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maknanya sebutkan apa tak kamu takutkan kepada orang Yahudi tu kan, kepada orang-orang bawahan kamu tu kan. Itu maknanya kan. Sebutkan sifat Nabi Muhammad, sebutkan yang asalnya pendeta mereka tahu. Sebab itulah seperti orang yang Abdullah bin Salam daripada orang-orang Yahudi tu masuk Islam, dan juga berapa ramai dari kalangan dia tu pendeta-pendeta dia tu, orang-orang hebat ulama-ulama Bani Israel pada masa tu yang telah masuk Islam. Tapi sedikitlah yang ramainya tetap juga takut kepada manusia tu, lebih takut daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala kata wakhshawni, taklah kamu takut pada Allah. Kemudian wala tashtaru bi ayati samanan qalila, jangan kamu membeli dengan harga yang murah, ataupun menjual, kita kata menjual membeli kan. Jadi wala tashtaru, maknanya ayat Quran, apa ketetapan Allah Ta'ala, apa yang Allah Ta'ala sebut tu, mereka dengan harga yang murah, dapat duit saja mereka dah ubah dah. Tengok kan harga murah tu. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Allah Ta'ala kata siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, tidak menetapkan sesuatu dengan hukum Allah kan, seperti apa yang berlaku kepada orang Yahudi ni, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Jadi dalam ayat Quran ni, dalam soal Maidah ni, kita akan jumpa 3 ayat yang sama, hampir sama seperti ni, iaitu apa? Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia adalah orang-orang yang pertama Allah Ta'ala sebut kafir, yang kedua Allah Ta'ala sebut fasik, yang ketiga Allah Ta'ala sebut zalim. Nanti kita akan tengok nanti kan. Tapi apakah makna bagi ketiga-tiga nanti kita akan ceritakan nanti bila sampai kepada ni. Jadi kita dah jumpa satu dah sekarang ni, iaitu siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Satu ketetapan yang dahsyat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, amaran daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala even kepada kita semua pun. Jadi ayat ini ada dikatakan kepada ini turun kepada ayat orang kafir, tak. Ulama-ulama seperti Ibn Abbas, seperti Mujahid telah menyatakan bahawa ayat ini umum, bukan hanya turun kepada orang Yahudi saja, tetapi ianya adalah turun kepada semua sekali manusia, sesiapa saja yang tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak kira dia ni Yahudi ke, dia ni Islam ke, konon-konon dia Islam lah, tapi tiba-tiba tidak berhukum, jadi jaga-jaga dia mungkin boleh jadi al-kafirun. Bagaimana? InsyaAllah nanti kita akan ceritakan. Seterusnya Allah Ta'ala kata wa katabna alaihim fiha. Apa yang ada dalam Taurat ni? Allah Ta'ala sebut di antara hukum yang ada di dalam Taurat ni ialah wa katabna, kami telah tetapkan, kami telah fardukan fiha, wa katabna alaihim fiha, ke atas mereka, kata orang Yahudi ni, fiha, di dalamnya, nya tu Taurat. Jadi kami telah tetapkan hukuman di dalam Taurat ini bahawa apa? Allah Ta'ala kata annan nafsa bin nafsi, jiwa dengan jiwa, maknanya nyawa dengan nyawa. Kalau bunuh satu nyawa, maka mesti kena bayar dengan nyawa, kisos. Kemudian wal aina bil aini, mata dengan mata. Artinya kalau dia butakan mata orang, maka hukuman dia kalau ikutnya ialah kisos, iaitu kena butakan mata dia balik. Itu hukumannya. Dia tak adalah maknanya kalau kata dia butakan mata orang, maka penjara. Itu adalah bukan kisos nama itu kan. Kisosnya ialah hukuman sama kan. Kecuali lah dimaafkan oleh dia orang tu.
Itu terpulanglah kan kepada dia kan. Itu sebab dalam kisah boleh dimaafkan. Dalam hudud tak boleh, dia ada hudud, ada kisah kan. Kalau hudud dia tak boleh dimaafkan. Sebab itu balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dalam kisah dia boleh dimaafkan oleh orang yang kena tu, mangsa. Jadi Allah SWT kata sini, wal ain, kalau dia cocok mata, dia rosakkan mata, kena rosakkan mata dia balik. Kemudian wal anfa bil anfa, hidung, dia potong hidung orang, maka kena potong hidung dia balik. Dia rosakkan hidung orang. Wal uzuna, telinga, bil uzuni, dengan telinga. Artinya dia potong telinga orang, dia rosakkan telinga orang, rosakkan telinga dia balik. Wasinna bisin, wasinna gigi, dia cabut gigi orang, kita cabut gigi dia, patahkan gigi orang, kita patahkan gigi dia balik. Itu hukuman dia. Wal juruha qisas, dan luka-luka hendaklah qisas. Luka-luka maksudnya perkara yang berkaitan dengan anggota. Luka tangan, luka kaki, luka apa kan, di mana-manalah luka ni buat luka orang kan, maka lukakan dia balik. Itu nama dia qisas. Maknanya hukuman balas, sama ada mati dengan mati, nyawa dengan nyawa, dan begitu seterusnya kan, kecuali dimaafkan. Cuma Allah Ta'ala pun sebutlah di hujung ayat ini, Allah Ta'ala kata, tengok kan, Allah Ta'ala kata apa? Jadi itu hukuman yang Allah Ta'ala dah sebutkan dalam Taurat. Adakah sekarang ni dalam Taurat perkara-perkara ni? Inilah dia masalah dia kan, iaitu banyak di antara perkara-perkara yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dalam Taurat telah dihapuskan, telah diubah mengikut kesesuaian ulama-ulama Bani Israel, ulama-ulama Yahudi kan, suka-suka hati mereka lah kan, rambai mereka ni dah ubah-ubah dah. Jadi Allah SWT kata ini asalnya yang dalam Taurat ni, ini dia. Wa katabna alaihim fiha, maknanya ada perkara ni dalam Taurat yang asal, tetapi mereka dah buat. Jadi kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu taala maksud ini, Allah Taala telah tetapkan perkara yang sama. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berlaku perkara ni kan, walaupun ia dimaafkan kan, selepas daripada nak dihukumkan balas, lepas tu tiba-tiba dimaafkan oleh orang mangsa tu. Jadi Nabi SAW kata, dah kalau maafkan maka baliklah kepada ayat tu, iaitu ayat selepas daripada tu, faman tasaddaqa bihi, siapa yang bersedekah dengannya. Maksud bersedekah tu maknanya dia memaafkan, tak apalah, maknanya dia tak kisah, dia boleh dan boleh dia memilih untuk mengambil diat dan sebagainya lah. Itu hukuman detail yang disebutkan oleh ulama-ulama di dalam buku-buku fiqh kan. Jadi Allah Subhanahu taala menggunakan perkataan tasaddaqa sini kan. Tasaddaqa ni bersedekah, asal maknanya ialah memaafkan, tapi Allah Taala menamakan memaafkan ni sebagai menggunakan perkataan sedekah, nak menunjukkan apa? Bahawa dapat pahalanya orang yang akan, bila orang tu buat al-af tu, iaitu orang memberikan maafan ni bukan saja sia-sia kan, tak, dia akan dapat pahala sebagaimana pahalanya orang bersedekah. Jadi sebab tu Allah kata wa man tasaddaqa, siapa yang memaafkan dia, fahuwa kaffaratullah, maka itu adalah merupakan kafarat untuknya. Untuk siapa? Pembuat tadi, pembuat apa, jenayah tadi tu. Kenapa pula kafarat bagi dia? Sebab itu adalah merupakan kafarat bagi dosanya. Kalau orang tadi tak maafkan, mangsa tak maafkan, maka dia tak akan dapatlah kemaafan. Macam mana dia dapat kemaafan kan? Jadi kena hukumlah dia. Jadi tengok kan, itu adalah merupakan kafarah untuk ni kan, iaitu kemaafan daripada mangsa itu adalah merupakan satu penghapusan dosa untuk dia. Kafarah ni maknanya menghapuskan menghapuskan dosa kan, kafarah. Jadi wa man lam yahkum, akhirnya Allah Taala datang balik ayat yang kita sebutkan tadi itu, ayat yang sama seperti ayat 44, iaitu ayat 45, sesiapa yang tidak berhukum dengan Allah Ta'ala bagi warning lagi tu kan. Wa man lam yahkum bima anzalallah, siapa yang tak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, fa ulaika humuz zalimun, dia adalah merupakan orang zalim. Jadi dua sifat dah. Yang pertama sekali kafir, yang kedua zalim. Akan datang, akan ada satu lagi Allah Ta'ala sebut tentang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia adalah fasik. Bagaimana boleh jadi zalim, boleh menjadi kafir, macam mana boleh jadi fasik? InsyaAllah jumpa lagi dalam sesi akan datang insyaAllah. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri.